Selamat sejahtera semua. Okey, saya mulakan dengan sesi temu ramah ini dengan pengenalan diri. Nama saya Amardeep Singh. Saya menuntut di Politeknik Sultan Azlan Shah dalam bidang kejuruteraan Megatronik. So, saya diberi tugasan untuk menemu ramah anda semua pada hari ini berkaitan tajuk semangat kedinanan dalam bendung jenayah. So, terima kasih kepada anda semua kerana sudi meluangkan masa yang berharga bersama saya untuk sesi temu ramah ini. So, jom kita mulakan dengan perkenalan diri anda semua. So, kita mulakan dengan Reshmiko. Hai, nama saya Tesmin. Saya seorang guru. Okey. Nisha. Nama saya Nisha dan saya seorang pencara daripada UPSI. Nishrina. Hai, nama saya Nishrina. Saya seorang guru prasekolah. Okey. Merlin. Hai, nama saya Belinda dan saya membuat intern di UPSI. Abang. Nama saya Darmin dan saya seorang juruteknik. Okey. Anusha. Anusha. Hai, saya seorang sorry. Hai, nama saya Anusha dan saya seorang guru. Okey. Terima kasih. So di situ saja perkenalan diri. Selamat berkenalan semua sebagai jiran tetangga ya. Okey. So kita mulakan dengan soalan latar belakang tajuk. So okey, soalan yang pertama, bilakah anda menetap di zon lavender Bandar Berang 2020? Saya menetap di zon lavender Bandar Berang 2020 sejak 2016. Okey, Tashmi, terima kasih. Saya menetap di Bandar Berang sejak 2013. Okey. Saya menetap di zon Lavender hampir 5 tahun. Okey, terima kasih Nishrina. Melinda. Saya menetap di zon lavender setahun yang lepas. Okey. Abang. Saya menetap di zon lavender sejak 3 tahun. Okey. Anusha. Saya menetap di zon lavender Bandar Berang sebab selama 10 tahun. Okey, terima kasih Anusha. Okey, kita teruskan temu ramah ni dengan soalan kedua. So, apakah yang anda faham mengenai semangat kejiranan? Semangat kejiranan membawa maksud hubungan yang akrab sesama jiran tetangga. Okey, terima kasih. Nisha. Semangat kejiranan adalah apabila jiran bekerjasama dan memahami satu sama lain. Okey, terima kasih Nisha. Saya rasa jiran membantu melihat persekitaran rumah tetangga dan mengambil tindakan sewajarnya jika berlaku sesuatu yang meragukan. Okey, terima kasih atas perkongsian anda Nishrina. Abang. Emily. Semangat kejiranan merujuk semangat membantu masyarakat setempat, terutamanya jiran bersebelahan dalam kehidupan seharian mereka. Semangat kejiranan membawa erti satu suasana atau penghubungan yang positif dalam satu-satu kawasan kejiranan. Okey. Saya berasa semangat kejiranan adalah bersatu padu dan tolong antara satu sama lain. Okey. Okey, so terima kasih atas perkongsian jawapan anda semua. Kita teruskan dengan kawasan
dengan soalan yang seterusnya, iaitu adakah kes jenayah sering berlaku di tempat tinggal anda? Ya, ada kes jenayah seperti perombakan. Okey, terima kasih. Kes jenayah berlaku di tempat tinggal saya selalu, hampir selalu. Okey. Saya rasa rompak atau vandalism pun ada yang sering berlaku. Okey. Kes jenayah yang sering berlaku di tempat tinggal saya adalah kes ragut. Okey. Abang? Kes jenayah sering berlaku di tempat tinggal saya, ya, seperti merompak dan merombak. Okey. Kes jenayah yang sering berlaku di tempat tinggal saya adalah merompak, meragut dan mencuri. Okey, terima kasih. Okey, kita pergi kepada soalan yang berkaitan dengan isu semasa. Soalan pertama yang berkaitan dengan isu semasa. Okey, pada pendapat anda, apakah faktor-faktor yang mengakibatkan berlakunya kes-kes jenayah di kawasan perumahan anda? Faktor-faktor yang menyebabkan berlakunya kes-kes jenayah di kawasan tempat tinggal anda. Pada pendapat saya, faktor yang mengakibatkan berlakunya kes jenayah adalah kerana suasana kawasan perumahan yang tidak sesuai, sebagai contohnya tiada lampu jalan dan tiada pengawal keselamatan. Selain itu, faktor yang mengakibatkan jenayah berlaku juga adalah kerana kemelesetan ekonomi sesebuah negara, seperti suasana yang berlaku sekarang kerana corona. Okey. Saya rasa sebab peningkatan sara hidup yang memberi kesan kepada kemerosotan taraf sosial keluarga. Okey. Salah satu faktor yang baik di Sri Lanka. Malin? Faktor-faktor yang mengakibatkan berlakunya kes-kes jenayah adalah ini kerana kurang tumpuan polis. Polis jarang membuat rondaan di tempat tinggal saya. Abang? Pada pendapat saya ialah pengambilan dada. Bagi penagih-penagih yang tegar, mereka akan sentiasa memerlukan dada dan untuk mendapatkan bekalan yang berterusan. Okey. Pada pendapat saya, kes jenayah berlaku di perumahan saya kerana kecuaian penduduk. Okey. Soalan nombor 2. Apakah reaksi anda mengenai kes-kes jenayah yang berlaku sekarang ini, terutamanya di kawasan perumahan? Apakah reaksi anda mengenai kes-kes jenayah yang berlaku sekarang ini? Tashmi. Saya berasa takut dan tidak selamat. Okey. Sangat jelas kita akan berasa marah dan juga berasa takut apabila perompakan berlaku. Okey. Saya berasa risau sebab kurang selamat dan takut untuk keluar rumah. Okey. Ini dilakukan sebab tiada keselamatan dan juga risau kerana mengganggu ketenteraman hidup. Okey. Saya tidak akan mempunyai tidur yang secukupnya dan akan mula risau. Okey. Anushka? Saya berasa risau dan pada masa juga berhati-hati dengan keadaan sekeliling. Okey, terima kasih. Soalan seterusnya. Pada pendapat anda, apakah punca kelunturan semangat kejiranan dalam kalangan masyarakat pada masa kini? Tashmi? Pada pendapat saya, punca kelunturan semangat kejiranan adalah perbandingan sikap perkauman. Sebagai contohnya, sikap segelintir masyarakat yang tidak bertolak ansur dan tidak bekerjasama. Okey.
Selain itu adalah kemajuan dalam bidang teknologi seperti apabila mereka mempunyai telefon dan sebagainya, mereka tidak bergaul sama jiran mereka. Saya rasa sebab perubahan gaya hidup masyarakat yang terlalu sibuk dengan hal sendiri serta sibuk mencari rezeki masing-masing. Terima kasih. Antara puncanya ialah kerana setengah jiran sibuk mengejar daki dunia. Pada pendapat saya, arus pembangunan yang semakin pesat menyebabkan negara menjadi punca semangat kejiranan kekurangan. Mereka lebih banyak menghabiskan masa dengan tempat berkaraoke, membeli belah dan sebagainya. Pada pendapat saya, mereka dengan pekerjaan mereka. Okey, so terima kasih Anusha. Okey, soalan seterusnya. Adakah tindakan yang diambil oleh jiran tetangga setempat dapat mengurangkan masalah ini? Ya, tindakan yang boleh diambil ialah mereka boleh menubuhkan satu organisasi dan mengadakan ceramah motivasi untuk mengurangkan masalah ini. Okey. Selain itu mereka boleh mempunyai kempen untuk mengurangkan masalah ini dan memberi kesedaran kepada jiran dan masyarakat yang lain. Okey. Saya rasa boleh kalau diorang cuba untuk bincangkan perkara ini dengan mereka terlebih dahulu. Letakkan diri mereka di tempat anda supaya mereka boleh lihat bagaimana perbuatan mereka itu mempengaruhi kualiti kehidupan harian anda. Okey, terima kasih. Saya juga rasa boleh menubuhkan satu rukun tetangga yang harmoni. Ya boleh, rutin ronda keselamatan secara berkala di kawasan perumahan termasuk kampung mampu mengurangkan kadar jenayah. Pada pendapat saya, menubuhkan rukun tetangga boleh mengurangkan kadar jenayah. Okey, terima kasih. Okey, soalan seterusnya. Bagaimanakah kita boleh menerapkan semangat kejiranan dalam kalangan kanak-kanak dan remaja? Kita boleh menerapkan semangat kejiranan dalam kalangan kanak-kanak dengan didikan ibu bapa yang boleh dijadikan teladan kepada anak-anak mereka. Ibu bapa harus mengamalkan amalan ziarah menziarahi dengan jiran yang lain supaya kanak-kanak tersebut akan mengamalkan sikap tersebut dan mempelajarinya daripada ibu bapa mereka. Saya rasa boleh mengadakan kempen semangat kejiranan dalam sekolah. Untuk kanak-kanak, kita boleh memberi kesedaran dengan mengadakan kempen tentang kepentingan semangat kejiranan. Untuk remaja pula, kita boleh mengadakan pertandingan yang sihat antara taman-taman. Okey, terima kasih. Ya boleh, semangat kejiranan harus dipupuk sejak kecil lagi dan mengadakan permainan berpasukan seperti futsal, badminton dan lain-lain lagi. Semangat kejiranan boleh diterapkan dengan melalui ibu bapa. Sebagai contoh, ibu bapa menjadi teladan kepada anak mereka. Okey, soalan seterusnya. Pada musim COVID-19 ini, adakah anda rasa hubungan anda dengan jiran setempat bertambah baik? Tidak, kerana ada penjarakan sosial. Okey. Hubungan jiran
untuk saya juga tidak baik kerana mereka berhati-hati dan takut daripada virus tersebut. Okey. Saya rasa ada. Okey. Hubungan dengan jiran saya bertambah baik kerana saya akan bertegur dengan mereka apabila berjalan-jalan di taman perumahan. Okey. Pada pendapat saya, tidak. Semua orang risau untuk keluar dari rumah. Okey. Untuk saya, hubungan dengan jiran menjadi bertambah baik sebab saya lebih berada di rumah dan dapat berkomunikasi dengan jiran. Okey. Okey, soalan yang seterusnya. Apakah aktiviti-aktiviti atau program yang boleh diadakan untuk mengeratkan hubungan silaturahim antara jiran tetangga? Aktiviti yang boleh diadakan ialah seperti hari keluarga untuk mengeratkan hubungan sesama jiran tetangga. Baik. Jiran-jiran tersebut boleh mengadakan gotong royong dan juga rumah terbuka ataupun majlis terbuka di tempat perumahan mereka untuk mengeratkan silaturahim. Okey. Saya rasa boleh melanjutkan program rukun tetangga di kawasan perumahan. Baik. Kita boleh mengadakan aktiviti komuniti seperti rumah terbuka gotong royong dan mengadakan hari keluarga. Dengan ini kita boleh mengenali kebudayaan kaum lain. Okey. Terima kasih Melinda, abang. Saya rasa boleh. Semangat kejiranan adalah dengan saling mengunjungi sesama jiran untuk memupuknya. Okey. Saya berasa dengan mengadakan aktiviti gotong royong boleh kanan. Okey. Terima kasih. So, soalan terakhir untuk sesi temu ramai ini. Apakah inisiatif yang boleh diambil bagi mengetahui dan mengenali keadaan atau hidup jiran sebelah maupun jiran tetangga anda? Saya ulang balik. Apakah inisiatif yang boleh diambil bagi mengetahui dan mengenali keadaan atau kehidupan jiran sebelah maupun jiran tetangga anda? Silakan Tishmi. Inisiatif yang boleh diambil adalah dengan melaksanakan kewajipan sebagai seorang jiran dengan memberi layanan yang secukupnya kepada jiran kita. Okey. Amalan ziarah menziarahi adalah satu cara untuk mengambil tahu tentang jiran sebelah. Saya rasa kita harus sering membantu antara satu sama lain semasa berada dalam masalah. Terima kasih. Kita boleh menziarahi jiran semasa perayaan ataupun masa rumah terbuka atau masa kesihatan jiran merosot dengan penjarakan sosial. Bagi pendapat saya ialah membantu jiran apabila diperlukan bantuan. Okey. Inisiatif yang boleh diambil adalah dengan berkomunikasi dengan jiran. Okey, so kita dah habis soalan interview. So saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada anda semua kerana sudi meluangkan masa yang berharga untuk sesi temu ramai ini, dan juga mengucapkan tahniah kepada anda semua kerana selesai menamatkan sesi temu ramai ini dengan berjaya lah. So terima kasih dengan tahniah. Selamat malam dan juga stay safe at home. Kes-kes COVID pada masa sekarang ni meningkat. So stay safe and take care. Terima kasih. Thank you, you too bro.